Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu kita sekali lagi dalam kelas sains tahun 3. Jadi apa khabar anak-anak murid cikgu tahun 3 sekalian? Jadi cikgu harap kamu semua sihat. Hari ini kita nak sembang santai sikit tentang tajuk kemahiran manipulatif. Kita dah mempelajari kemahiran proses sains, kemahiran saintifik, proses sains. Sekarang kita juga masih lagi dalam tajuk kemahiran saintifik tetapi kemahiran manipulatif sains. Okey, jadi cikgu harap kamu ada buku teks bersama kamu. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh selak ke muka surat 15. Okey, muka surat 15 kamu pun nampak satu situasi yang berada di mana ni? Kalau kamu tengok, cuba kamu teka kat mana tempat ni. Kamu boleh nampak ada kerusi, bangku macam tu, meja yang besar, ada tempat basuh, ada sinki, ada pelbagai peralatan sains, radas dan sebagainya. Okey, kalau yang mana masih belum tahu, ini adalah satu contoh bilik sains. Okey, satu contoh bilik sains. Kalau di sekolah rendah kita panggil sebagai bilik sains. Kalau sekolah menengah dipanggil makmal sains. Okey, jadi kat sekolah kita hanya ada bilik sains kerana peralatan kita tidak mencukupi dan tidak sampai taraf kepada makmal sains. Jadi dalam bilik sains pun kita masih juga ada peralatan-peralatan yang boleh digunakan untuk eksperimen. Kalau kamu nak buat eksperimen sains dan sebagainya, kita boleh pergi ke bilik sains untuk menjalankan eksperimen tersebut. Baik, jadi inilah lebih kurang situasi dalam satu bilik sains. Okey, dalam tajuk seterusnya kamu akan mempelajari apakah peraturan-peraturan bilik sains. Jadi kita tak sentuh lagi lah. Tapi kat sini pun kamu boleh nampak bagaimana alatan-alatan itu disusun dengan kemas. Okey, tingkap dibuka. Okey, langsir pun dibuka supaya udara boleh masuk. Ini semua antara benda-benda yang perlu kamu lakukan di bilik sains. Okey. Jadi bila kamu dah belajar sains, kamu kena tahulah beberapa cara-cara, tata cara. Okey, sekarang ni orang banyak guna SOP, perkataan SOP, Standard Operation Procedure. Okey. Jadi lebih kurang macam itulah. Di bilik sains pun dia ada SOP dia sendiri. Dia ada langkah-langkah yang perlu kamu lakukan supaya mencegah daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Okey. Dan di dalam bilik sains juga ada perkara-perkara ataupun peraturan, langkah-langkah yang perlu kamu lakukan. Dan apabila menjalankan eksperimen pun kamu kena ada cara-cara, tata cara untuk melakukan eksperimen tu. Okey. Jadi ini termasuk dalam tajuk yang kita sedang bincangkan ini. Okey, jadi hari ini ingat kita sedang belajar tentang kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran manipulatif sains. Okey nah. Jadi semua dah ada buku kod, dah buka surat 15. Kita perhatikan yang pertama, apakah yang disebut, yang dinyatakan di situ. Okey, kamu lihat. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Okey, jadi disebut situ kata kuncinya psikomotor. Jadi psikomotor lebih kepada pergerakan, bagaimana kamu menggunakan menyampaikan sesuatu. Okey, kamu faham benda tu dan macam mana kamu nak tunjukkan, kamu kena tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kamu. Jadi bila kamu buat menggunakan perbuatan, maka barulah kita kata kamu sudah menjalankan kemahiran manipulatif yang betul. Kamu faham bahawa bilik sains ni perlu kemas ataupun alatan sains perlu dibersihkan. Jadi kamu kena lakukanlah perkara tersebut. Kamu faham, kamu lakukan dengan menggunakan pergerakan fizikal kamu, maka itu disebut sebagai satu kemahiran psikomotor. Okey, kemahiran psikomotor yang mana menjurus kepada kemahiran manipulatif sains. Jadi apakah kemahiran-kemahiran manipulatif sains yang perlu kamu tahu? Okey, apakah yang dapat kamu perhatikan dalam situasi gambar tersebut? Kamu lihat ada berapa orang tu? Ada 3 orang lelaki, 3 orang budak perempuan. Ada yang sedang membersihkan bikar, ada yang sedang membawa bikar, ada yang sedang
melakar, ada yang sedang melabel. Seorang lagi tu juga tak nampak dia sedang buat apa lah. Okey, itu semua uh, ada cara-cara, ada cara-caranya macam mana kita nak lakukan. Baik, sekarang kita lihat apakah kemahiran manipulatif yang perlu kita tahu. Okey, muka surat 11, muka surat 16. Dia kata menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dan spesimen. Mengguna, maksudnya kamu pakailah benda tu. Bahasa mudahnya pakai. Dia mengguna dan mengendalikan. Kita guna dengan betul. Maksudnya kita menguruskan alatan tu dengan tepat, dengan betul. Itu kita maksudnya mengendalikan. Okey, mengendalikan. Mengendalikan atau menggunakan peralatan. Okey, bahan sains dan spesimen. Dia boleh jadi alatan dalam bilik sains. Dia boleh jadi bahan-bahan sains. Contohnya kita nak buat eksperimen tentang asid. Jadi kita bawa buah-buahan. Okey, buah-buahan, kita bawa sabun, kita bawa apa lagi? Bahan pencuci. Itu bahan-bahan yang kita nak gunakan dalam eksperimen tu dipanggil bahan sains. Peralatan kita ambil beaker, okey, kita ambil mungkin piring bateri, tabung uji. Itu semua dipanggil peralatan. Benda yang kita boleh gunakan. Benda yang selalu yang bahan yang pakai buang, kita pakai habis, itu lebih ke bahan sains lah. Okey, macam kita menggunakan kertas limus dalam eksperimen tersebut. Kemudian spesimen, spesimen lebih kepada bahan-bahan hidup. Okey, kita ambil bahan-bahan, contohnya kita nak buat, kita nak melihat struktur pernafasan pada belalang, maka kita kena cari dapatkan belalang. Jadi macam mana kita nak kendalikan belalang tersebut semasa menjalankan eksperimen, semasa, sebelum dan selepas kita menjalankan eksperimen. Jadi itu adalah spesimen yang dikatakan di sini lah. Jadi kita kena tahu bagaimana nak uruskan. Jadi itu maksudnya mengguna dan mengendalikan spesimen. Jadi kita kena tahu guna, kita kalau kendali sama ada peralatan, bahan sains dan spesimen dipecah pada 3. Okey, jadi kita tak boleh kata ada juga disebut radas. Radas dia lebih kurang peralatan lah. Dipanggil radas sains, alatan-alatan sains. Ini benda-benda yang kita gunakan, disimpan dalam bilik sains, yang kita boleh pakai. Kemudian bahan-bahan yang kita pakai buang, kita gunakan, atau bahan-bahan daripada bahan benda hidup. Itu semua ada cara-cara kita nak uruskan. Okey. Kalau dilihat pada muka surat 16, kita lihat ada satu perbualan. Okey, Lim, macam mana nak tangkap belalang? Okey, cuba gunakan sauk. Okey, sauk tu sejenis peralatan. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Okey, bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang bertutup? Kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang. Okey, jadi dia tahu bahawa dia menggunakan bahan hidup. Dia gunakan belalang. Jadi belalang kita perlu kendalikan dengan betul supaya haiwan itu tidak mati. Kita kena pastikan dia mendapat udara yang cukup. Okey, dia tidak boleh tutup dalam benda yang bertutup. Okey. Semasa di padang, tiba-tiba, Kina, apa yang kamu buat? Saya tangkap belalang. Berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Masukkan daun untuk belalang ini makan. Okey, cikgu suruh lakarkan belalang ini. Saya telah selesai melakar seekor belalang. Okey. Jadi sebenarnya dalam perbualan ini dimasukkan pelbagai jenis kemahiran manipulatif sains. Secara kamu sedar atau tak sedar lah. Okey, kamu menangkap spesimen tadi, belalang. Kita kena jaga supaya kita tidak membahayakan diri sendiri, tidak mencederakan belalang tersebut. Kita kena jaga belalang itu dengan baik. Okey, kalau kita nak gunakan eksperimen tu, kalau satu kita gunakan satu, kita tangkap satu je lah. Tak boleh kita ambil banyak. Okey, kita nak buat eksperimen, kita ambil dengan banyak, menyebabkan haiwan tu mati dan sebagainya. Jadi kita buat sekadar yang kita perlukan sahaja. Okey, jadi kita pastikan haiwan itu juga hidup, dan selepas eksperimen kita perlu lepaskan kembali ke tempat asalnya. Okey, sekiranya haiwan itu masih lagi hidup, kamu kena lepaskan pada
habitat asal kembali. Okey, supaya kita tidak mengganggu ekosistem haiwan tersebut. Okey. Kemudian cikgu suruh lakarkan. Jadi melakar adalah salah satu daripada kemahiran manipulatif yang kamu perlu kuasai. Okey. Kita lihat muka surat 18, bagaimana cara melakar. Okey, melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Okey, jadi kita tengok benda tu kita boleh dapat berbagai maklumat. Bentuk dia macam mana, mungkin saiz dia, rupa dia, ketinggian dan sebagainya dengan melihat pada gambar tu. Jadi kamu perlu melakar dengan betul lah. Lakaran tidak perlu cantik, tetapi dia perlu kemas dan tepat. Dia perlu kemas dan tepat pada skala yang betul. Lakaran hendaklah jelas, tepat dan berlabel. Dia kena ada label supaya orang tengok, orang boleh faham. Okey, kalau lukisan kamu, kadang-kadang orang boleh keliru. Jadi dengan label dia membantu untuk orang memahami apa yang cuba kamu sampaikan. Jadi dia berbeza daripada pernyataan bertulis yang panjang. Dia lebih ringkas kerana dia hanya label-label dan kebanyakannya orang yang lihat tu dia melihat kepada gambar rajah. Jadi label tu membantu untuk pemahaman orang yang hendak dapatkan maklumat pada gambar rajah kamu. Dan gambar rajah kamu perlulah kemas. Okey, dilukis dengan kemas, jelas supaya nampak. Jadi tidak semestinya kamu tidak pandai melukis, kamu tidak boleh melakar. Jadi lakaran dia yang penting ketepatan dia. Jelas, tepat, kemas, tepat. Dia tak perlu cantik. Okey, jangan kamu nak lukis kena macam kamu melukis potret seseorang, melukis gambar orang, ada bayang-bayang mata dia, ada tak perlu. Tidak perlu secara terperinci begitu, kamu hanya lukis secara jelas, tepat. Hanya garis-garis dia tak perlu banyak garis, dia garis straight dan sebagainya. Kalau kamu lihat kepada contoh, kamu lihat contoh bagaimana melukis bikar. Okey, dilukiskan 3 garis. Okey, garis macam tu, garis ke bawah. Dan kebanyakan ada yang cikgu pun perhatikan ramai yang tidak melukis bahagian bawah tu. Jadi bahagian bawah tu kamu kena ada lengkung dia. Bikar dia tak tajam. Di bawah sekali tu kamu kena sambungkan dengan garis lengkung. Kamu boleh rujuk muka surat 18 lah. Sama juga di bahagian atas. Bikar bahagian atas dia ada lengkung keluar. Macam tadi lengkung masuk ke dalam, ni lengkung keluar. Itu perlu dilukis. Jadi melakarnya kena banyak menggunakan pembaris. Tapi dalam masa yang sama ada juga bahagian-bahagian yang kamu kena guna tangan. Buat secara manual lah. Okey. Kemudian aras air. Jadi aras air pun ramai juga yang tidak melukis dia punya yang bahagian tepi tu. Bahagian tepi tu kamu perlu lengkungkan ke atas. Sekiranya bahan yang ada tu adalah sejenis cair. Contohnya air lah. Selalunya air lah. Jadi air tu kamu tak boleh lukis tepat lurus. Dia lurus tapi hujungnya apabila bertemu dengan dinding bikar, dia perlu dilukiskan naik ke atas sedikit. Seperti dalam buku kamu ni lah. Okey, itu dia panggil meniskus. Kamu perlu membaca. Sekiranya kamu lihat pada air tu, pada bikar tu, kamu akan dapat 2 garisan. Dia panggil meniskus lah. Meniskus atas dan meniskus bawah. Okey, jadi air yang ternaik ke atas tu menyebabkan kamu akan dapat satu garisan meniskus atas. Yang bawah tu adalah yang kamu nampak yang garis yang di bawah tu. Garis asal tu, yang itulah yang tinggi yang kamu nampak tu yang meniskus bawah. Tetapi kamu akan nampak ada satu lagi garis di atas dia. Garis kecil di atas tu sebab dia melengkung naik ke atas. Tu cerita dia panjang lah. Tentang daya tarikan antara molekul dan sebagainya. Itu cikgu tak payah cerita lah. Tapi nak tahu dia mesti lukisan dia, air tu mesti dia ditarikkan ke atas. Dia tak boleh lurus saja. Sebab memang dalam keadaan biasa, kalau kamu perhatikan memang begitu keadaannya. Melainkan kamu letak benda yang seperti raksa, dia lain, dia melengkung ke bawah. Bukan laksa, kalau laksa yang memakan ni raksa ataupun kita ingat nama dia Mercury. Mercury dia lain. Mercury dia daya ikatan yang lebih kuat, dia akan melengkung ke bawah. Tapi dia akan ada 2. Kalau kamu tengok dari tepi bikar, tetap juga ada 2 meniskus. Okey. Tapi lukisannya ada lain. Tapi kalau cecair seperti air, kamu akan lukiskan, kamu lukis lurus, ujungnya mesti dinaikkan bengkok ke atas. Okey. Selanjutnya muka surat 19, kamu lihat melakar tabung uji.
Okey, sama. Gunakan pembaris, kamu buat garisan-garisan. Kemudian disambungkan antara satu garisan-garisan itu perlu disambungkan dengan manual, membuat lengkung sikit. Atas tabung uji pun perlu dilukis melengkung keluar. Okey, air. Tengok, masukkan air larutan, dia ada garis, dia lengkung ke arah atas dinding tabung uji. Itu lukisan yang betul. Okey, lukisan yang betul. Jadi, kamu kena bagi dia lurus, bagi dia selari, lukisan dia tidak boleh banyak comot, begitu saja. Sebab kadang ada satu tahun tu ada soalan peperiksaan. Okey, ramai murid dia suruh melakar. Jadi ramai murid menggunakan masa yang terlampau lama dalam proses melakar. Okey, dia bukan suruh kamu melukis pemandangan, dia suruh kamu melakar. Jadi kamu lukis secara tepat sudah mencukupi. Tidak perlu lukis ambil masa yang terlampau lama pada soalan sebegitu. Yang penting kamu kena lukisan dia tepat. Okey nah? Itu dia ada dua jenis, melakar bikat dan melakar tabung uji. Dan yang terakhir, muka surat 20, membersihkan. Ini tajuk dia, membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, tadi cikgu dah cerita. Cikgu ulang balik. Menggunakan peralatan, mengendalikan peralatan ataupun bahan sains dan spesimen. Dah tahu guna, kamu dah siap buat eksperimen, kamu nak lukis. Dia ada kemahiran melakar. Dan yang terakhir, dah habis semua eksperimen, nak keluar daripada bilik sains, membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, sekiranya di sekolah kamu melakukan eksperimen, jadi bahagian ni lah yang selalu orang skip. Ramai murid, tak kisahlah murid pandai ke, murid yang tak berapa pandai pun kadang-kadang sama aja. Lepas eksperimen yang ni dia tak nak buat. Jadi cikgu sebenarnya melihat kamu, memantau kamu, melihat sebab dia ada markah untuk kemahiran manipulatif sains ni, dia ada markah. Jadi kalau kadang kamu buat, kamu dah dapat jawapan, dah dapat eksperimen, dah dapat ni, tetapi bahagian membersih dan menyimpan peralatan sains ramai yang tak nak buat. Jadi markah kamu akan berkurangan di situ. Guru-guru akan memantau kamu dari segi tajuk ni, atau unit kemahiran manipulatif bahagian yang ni. Jadi kamu kena ingatlah, selepas ni apabila kamu menjalankan apa-apa saja aktiviti, eksperimen atau aktiviti, kamu perlu membersihkan dan menyimpan peralatan dengan betul. Dengan betul tu bagaimana? Okey. Ada beberapa perkara yang kita boleh bersihkan di sinki. Jadi kebanyakan bilik sains ataupun makmal sains dia ada sinki. Kamu boleh bersihkan di sinki. Tetapi ada juga peralatan yang tidak boleh dibersihkan di sinki. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan sinki itu tersumbat. Jadi jangan dibuang ke sinki. Kalau bahan-bahan itu lebih kepada bahan-bahan yang berbahaya, yang beresid dan sebagainya, dia ada satu bekas khas untuk kamu buang bahan-bahan tersebut. Spesimen-spesimen pula, spesimen hidup dan sebagainya tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Untuk tanah dan sebagainya, kamu buang sinki, dia akan menyebabkan sinki boleh tersumbat. Okey. Sekiranya nak membuang puntung mancis. Kamu dah menggunakan mancis atau menggunakan bahan-bahan yang kamu dah bakar kertas dan sebagainya, dia perlu dipadamkan dengan air terlebih dahulu, baru kamu boleh buang ke dalam tong sampah. Ini untuk benda-benda yang perlu dibuang ke dalam tong sampah lah. Kamu jangan buang terus ke dalam tong sampah walaupun kamu nampak dia dah tak terbakar, tetapi kamu mungkin dia akan kita tak tahu, mungkin dia akan terbakar semula dan sebagainya, bila dia panas dan sebagainya, ataupun dalam tu ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan dia terbakar dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita buat untuk memastikan selamat, bahan-bahan tu perlu kita katakan mancis tadi, kamu kena basahkan terlebih dahulu. Basahkan terlebih dahulu baru kamu buang ke dalam tong sampah. Okey. Mengeringkan, apabila selesai kamu bersihkan, dia ada rak-rak dia. Macam tabung uji, dia ada rak untuk kamu simpan. Okey, dia ada bahagian yang letakkan lubang tu untuk bila kamu nak buat eksperimen. Kamu letakkan, terbalikkan, biar ke mulut dia di atas, masukkan ke dalam lubang.
barulah kita nak buh cair, nak buh apa sebagainya di dalam yang tu. Tetapi setelah dibersihkan, kita jangan letak dia secara mulut dia ke atas. Dia ada tiang-tiang pula depan tu. Kamu kena letakkan di tiang-tiang hadapan itu supaya air yang ada dalam tu tidak bertakung. Dia akan keluar. Barulah peralatan sains tu akan kering. Okey, kita tak tahu bila pula kita akan guna. Dia akan mengambil masa yang lama. Jadi dia akan kering sendirilah. Kalau kamu buat dalam keadaan terbalik tadi, mulut dia di atas, dia akan bertakung air di situ, di dalam tu. Maka kamu punya tu, tabung uji tu tak bersih lah. Bila orang lain nak guna, dia akan ada kesan di bawah tu. Okey. Jadi menyimpan di dalam almari dan sebagainya, pastikan kamu simpan di bahagian-bahagian yang betul. Okey, letak pada label-label yang tertentulah mengikut bahan-bahan yang kamu gunakan. Jangan kamu ambil di tempat lain, letak di tempat lain. Letakkan di bahagian yang telah dihaskan untuk peralatan tersebut. Okey, jadi yang terakhir, ingat semula, tengok muka surat 21. Ini yang kita dah belajar, muka surat 21, kemahiran proses sains. Kemahiran sains ada dua, itu kemahiran proses sains. Yang kedua, kemahiran manipulatif. Dalam kemahiran proses sains, kamu belajar tentang memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, benda spesimen ni tidak boleh dibazirkan, tidak boleh dibuat secara suka hati, tidak boleh kita gunakan kebanyakannya bahan-bahan yang hidup ni. Jadi kita perlu gunakan dengan secermat mungkin. Yang ketiga, melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Peralatan macam tadi bika dan tabung uji. Spesimen mungkin dia minta untuk melukiskan belalang, melukiskan daun dan sebagainya. Kamu melukiskan dengan tepat. Yang seterusnya, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, membersihkan, dia ada alatan-alatan dia. Okey, tempat cuci dia tu semua mesti betul lah. Tambah-tambah macam tabung uji, dia punya tu sangat halus, tak boleh masuk guna tangan. Dia kena ada berus yang sesuai untuk kamu bersihkan. Dan setelah kita bersihkan, yang terakhir perlulah kita menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Itulah secara keseluruhannya untuk tajuk unit 1 yang kamu belajar. Okey, jadi pada muka surat sebelah, muka surat 22, ada latihan. Okey, kamu tengok ada 1 sampai 8 soalan. 1 sehingga 8 soalan. Jadi cikgu harap kamu boleh buat dalam buku latihan sains. Okey, boleh buat dalam buku latihan sains. Jadi cikgu juga nanti cikgu akan lampirkan juga ada satu video juga daripada, bukan cikgu yang buat lah, cikgu lain yang buat. Kamu boleh tonton juga secara ringkas kemahiran manipulatif sains. Jadi sekian saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh buat muka surat 22. Okey, sekian. Terima kasih.